Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saudara pimpinan majlis, yang dikasihi saudara saya yang berhormat Ustaz Nuhsyim Mahfuz Adun Semenyih, yang dikasihi Tuan Guru yang berhormat Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, yang juga merangkap PJ Melaka dan ahli Parlimen Jasin, pimpinan-pimpinan PAS di seluruh peringkat, bersatu di seluruh peringkat, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk ke hari yang ke-6 dalam siri menghadapi pilihan raya kecil N13 Simpang Jeram ini. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, bahawa saya merupakan seorang pakar bedah yang telah diamanahkan oleh PAS untuk bertanding bagi pihak Perikatan Nasional di sini. Timbullah pelbagai soalan dan juga kritikan, sama ada saya sebagai seorang doktor mampu untuk menjadi wakil rakyat yang mempunyai cara yang berbeza, kata mereka. Apabila diumumkan saya bertanding oleh pimpinan, pernah saya bertanya kepada salah seorang ataupun beberapa orang daripada konsultan yang bekerja di hospital saya bekerja. Saya kata, wajarkah saya bertanding sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di sini ataupun di mana-mana saja? Pandangan mereka, dia kata, Mazri, you did operations for 4 patients atau 5 patients atau 6 patients per day. Itu cakap Jawa je lah, ya. Cakap Melayunya dia katakan saya, Mazri, kau you bekerja ni, kita tengok you buat operation mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang satu hari. Tapi itulah sahaja yang you rawat, 3 orang, 4 orang atau 5 orang sehari. Tetapi apabila you menjadi wakil rakyat, tanggungjawab you bukan lagi 3 orang, 4 orang atau 5 orang, tetapi 40,000 orang ada di situ. Banyak yang you boleh melakukan. Kalaulah, kata dia, kalaulah orang baik tidak mahu memimpin, siapa lagi yang akan memimpin negara ini? Bukan nak kata saya baik lah, bukan tujuan nak kata saya baik, tapi itulah yang saya rasa kenapa perlu mereka yang bergelar profesional di pelbagai peringkat, mereka yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu di pelbagai peringkat, perlu menduduki kerusi-kerusi kepimpinan untuk kepentingan rakyat dan negara. Kita sebagai seorang Islam, kita mempunyai panduan dalam kehidupan kita. Dan panduan di dalam kehidupan seorang Islam, apabila mereka duduk diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, fungsinya ialah fungsi ibadat, dan yang kedua ialah fungsi khalifah. Fungsi beribadat kepada Allah
dalam kehidupannya sehari-hari, daripada dia bangun sampai dia tidur kembali, penuh dengan ibadat. Sebagai seorang doktor ke, engineer ke, tukang sampah ke, penoreh getah ke, siapa sahaja, tanggungjawab dia beribadah. Kalau dia niatkan sedikit saja, macam saya buat satu pembedahan, saya buat pembedahan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dikira ibadat. Inilah yang kita hendak kepada semua lapisan masyarakat, supaya mempunyai pemikiran yang sama dan cara kehidupan yang sama. Kehidupannya hanya lillahi ta'ala, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di fungsi kedua kita ialah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan tujuan kepimpinan di dalam Islam bukannya untuk mencari keuntungan dunia, tetapi tujuan kita ialah untuk mendirikan agama di atas kekuasaan yang kita pegang. Inilah yang kita dianjurkan. Dan pada masa yang sama, tujuan khalifah ialah untuk memastikan keadilan, kesamaan dirasai oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka atas dasar itulah saya mengambil peranan ini untuk bersama ataupun mengikuti ataupun menuruti arahan daripada kepimpinan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang doktor, sebenarnya tidak banyak berbeza dengan sebagai seorang pemimpin di dalam masyarakat. Sebagai seorang doktor, apabila seseorang pesakit datang berjumpa dengan doktor, doktor akan melihat beberapa perkara. Yang pertama, dia nak tahu pesakit ni ada penyakit apa. Bagaimana dia nak tahu penyakit seseorang pesakit? Dia akan cari, dia akan gali, dia akan tanya sejarah pesakit ini. Sakit apa pakcik? Ada muntah ke tak ada? Berapa lama? Sakit ni berebak ke mana? Ada kaitan dengan benda-benda lain ke tidak? Saudara mara ada tak penyakit yang sama? Ada tak sakit-sakit yang lain sebelum ini? Semua kita kena tanya. Kita kena teliti satu-satu. Dan kemudian apabila kita telah mencapai sejarah pesakit yang kita hendaki, kita buat pemeriksaan fizikal. Kita lakukan pemeriksaan fizikal selengkap mungkin. Dan selepas daripada itu, kita buat kajian-kajian makmal. Dan kita garap semua maklumat yang kita dapat daripada sejarah pesakit, pemeriksaan fizikal dan juga ujian-ujian yang kita lakukan. Maka kita akan derive, hasilkan satu diagnosis. Daripada diagnosis tersebutlah yang akan memandu kepada kita apakah pilihan-pilihan rawatan yang boleh kita kemukakan kepada pesakit. Kadang-kala rawatan yang ingin kita berikan terdapat beberapa pilihan. Maka doktor, sebab itu sebagai seorang doktor, tugas dan tanggungjawab dia juga ialah untuk belajar sepanjang hayat tanpa henti. Dia akan adalah kita panggil CME, kajian jurnal yang kita kena buat, yang kita kena teliti, selidiki. Maka daripada situ, dengan pilihan-pilihan rawatan ini, kita akan pilih yang terbaik pada masa itu dengan kelengkapan apa yang kita ada. Ini ialah cara doktor berfikir dan cara doktor merawat pesakit. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin di kawasan. Contohnya sebagai YB lah. Dia perlu tahu permasalahan apa yang berlaku dalam masyarakatnya. Dia perlu selidiki kenapa berlaku permasalahan tersebut. Dan dia kena kaji semua sumber-sumber masalah ini. Setelah dia cari dan dia gali, baru dia tahu rupa-rupanya masalah ini sebabnya sedemikian. Maka kemudian dia akan kemukakan beberapa pilihan cara menyelesaikan masalah tersebut yang mungkin yang paling murah, yang paling efektif pada sesuatu ketika, ya. Begitulah. Selama beberapa hari saya berada di Simpang Jeram ini, saya telah berjumpa dengan semua lapisan masyarakat. Tidak kira muda atau tua, tidak kira apakah kedudukan mereka di dalam masyarakat. Ada ketua kampung, ada imam, ada ketua bahagian,
ada ketua kawasan, ada ketua cawangan, pelajar-pelajar, pemuda belia, semuanya saya jumpa. Tidak kira apakah parti mereka, sama ada Bersatu ke, PAS ke, UMNO ke, saya jumpa. Dan alhamdulillah penduduk di Simpang Jeram ni kita kata sporting. Tak kira mereka UMNO pun, mereka boleh berkongsi dengan saya. Boleh berkongsi apakah masalah yang berlaku di Simpang Jeram. So ini semua penting kepada semua yang bergelar pemimpin. Dia kena tahu dan dia kena raikan semua pandangan, walaupun mungkin bukan daripada golongan mereka. Hasil daripada perjumpaan saya dengan pelbagai pihak itu, beberapa komplain ataupun keluhan yang mereka sampaikan kepada saya, daripada jalan yang penuh dengan lubang-lubang di beberapa bahagian di Simpang Jeram, kesibukan trafik yang berlaku, banjir yang melanda saban tahun, kelengkapan sukan yang tidak mencukupi, rumah murah yang tidak dapat dibangunkan sebab rumah murah yang ditawarkan kepada kontraktor sangat murah dan tidak ada kontraktor yang mampu, yang suka nak buat sebab pulangan dia sangat sikit. Akhirnya rumah murah tersebut terbangkalai. Kita panggil rumah mesra rakyat, PPRT dan sebagainya. Semuanya ini berlaku di Simpang Jeram dan di dalam pengetahuan kita. Dan insya-Allah kita akan cuba mencari cara terbaik, sebab ia melibatkan pelbagai pihak, daripada penduduk setempat, amalan penduduk setempat, daripada tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, daripada tanggungjawab kerajaan negeri, dan daripada tanggungjawab kerajaan pusat. Semuanya berkitar di antara satu sama lain, dan tidak ada dan tidak boleh mana-mana pihak menuding jari ini kesilapan segolongan ini kesilapan jabatan ini, tidak boleh. Ia melibatkan semua, dan sekiranya ingin melakukan perubahan dan ingin melakukan penambahbaikan, menjadi amaran seorang doktor, dia tidak melakukan sesuatu perubahan ataupun cara untuk menyelesaikan masalah secara ad hoc. Kita tak buat macam itu. Ya, dapat satu masalah, knee jerk reaction kita buat, tidak. Kita perlu satu perancangan, yang mana dengan perancangan tersebut, insya-Allah kita akan cuba merubah segala masalah-masalah yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sekadar ini sebagai introduction kepada ceramah yang akan disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita dan mereka yang telah bergelar YB daripada PRN yang baru dan ataupun PRU yang baru berlaku sebut 2-3 minggu yang lalu ataupun 8 bulan 9 bulan yang lalu. Jadi dengan itu, satu sahaja yang saya ingin sebut, semua masalah ini tidak dapat diselesaikan melainkan kita sendiri yang dapat selesaikan. Kita sendiri yang perlu tolong menolong sesama kita. Jadi seruan kita ialah kita jaga kita. Semua ni kita jaga kita, dan sekiranya kita buat seperti ini, insya-Allah kawasan ini, negeri ini dan negara ini akan hidup dengan lebih harmoni dan lebih rahmah daripada apa yang diwar-warkan oleh segolongan pihak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.